antara Nelson Mandela dan juga Najib Razak ni? Okey, kita cakap perkara yang sama dulu. Adalah yang sama. Perkara yang sama ialah mereka pernah memimpin negara. Dua-dua, satu Perdana Menteri, satu Presiden South Africa, Mandela. Perkara kedua yang sama, yang saya boleh nampak sama, dua-duanya ada darah pendekar. Satu pendekar Bugis, satu lagi pendekar ada keturunan raja. Mandela pun ada darah pendekar dalam diri dia. Pendekar, apa orang panggil tu, dia punya tu? Madiba. Dia punya suku kaum tu nama Madiba, sampai dia digelar Madiba. Itu sama. Ada persamaan. Tetapi yang tak serupa ialah sebagaimana yang diorang katakan, mereka katakan yang sebenarnya Najib Razak dijatuhkan hukuman kerana dia tidak bersalah langsung. Ini semua selective prosecution. Sama macam yang dibuat ke atas Nelson Mandela. Kena faham yang Nelson Mandela dipenjarakan 27 tahun dulu baru dia jadi Perdana Menteri. Itu pertamanya. Yang kedua, kesalahan beliau ialah kesalahan melanggar perintah kerajaan atau melawan kerajaan sampai mereka panggil dia Rolila, iaitu troublemaker. Dia melawan kerajaan, dia dipenjarakan 27 tahun. Barulah mereka benarkan dia buat pilihan raya dan beliau dilantik. Dia Perdana Menteri atau Presiden South Africa pertama yang dilantik pilihan raya oleh rakyat majoriti. Jadi ada beza di situ. Satu 27 tahun dulu baru jadi Perdana Menteri, Nelson Mandela. Satu lagi jadi Perdana Menteri dulu 12 tahun penjara. Itu beza lah, tak boleh cakap sama lah. Nombor duanya, kesalahan beliau ialah Nelson Mandela melanggar kerajaan, melawan apartheid. Dasar apartheid yang diadakan di South Africa oleh bangsa kulit putih, dan beliau berjaya menyatukan negara beliau. Satu lagi ialah kes kleptokrat terteruk yang pernah ada. Kes rasuah, salah guna kuasa yang terkenar. Kita tak cakap famous, kita cakap infamous seluruh dunia. Ini bezanya. So kalau nak samakan Datuk Seri Najib Razak dengan Nabi Yusuf dan juga Nelson Mandela tu, saya rasa kurang tepat lah. Kerana kesalahannya berbeza, perjuangannya berbeza, dan juga Nelson Mandela itu diangkat sebagai negarawan ulung, sebagai salah satu contoh pemimpin dunia yang ramai orang puja dan contohi, dan Datuk Seri Najib Razak adalah total sebaliknya. Yang orang kenal seantara dunia bukan sebagai pemimpin ulung, tapi pemimpin kleptokrat. Jadi kalau tanya kepada saya rasa kurang sesuai untuk disamakan mereka berdua. Okey, apabila Datuk Seri Najib ni, saya membaca laporan akhbar, dia menarik balik saman terhadap Hakim Nazlan, dan benda ni seolah macam apa yang berlaku sebenarnya? Saya pun tertanya apa yang berlaku dan apakah tindakan sebenarnya ataupun motif dia tarik balik saman tersebut. Okey, kalau kita perhatikan perjalanan karier Datuk Seri Najib Razak, banyak ketika zaman YMDB meletup, dia memang banyak nak saman orang. Pertamanya dia nak saman WS, Wall Street Journal. Lawyer dia cakap dia akan saman hari Selasa. Tapi sampai ke hari ini kita tidak dapat hari Selasa tersebut. Tapi nak dijadikan cerita, dia jatuh hukum pada hari Selasa. Jadi satu WSJ tu satu bab. Similarly juga, kes-kes YMDB ni disebut juga oleh banyak pemimpin dulu daripada tahun 2015. Pertama kali yang sebut ialah Tun Ling Leong Sik. Beliau sebut perkara berkenaan SRC YMDB ni pada tahun 2015 lagi. Dia katakan kenapa PM kita dapat duit dalam akaun. Beliau keluarkan kenyataan tersebut. Beliau masa tu ialah pengerusi MCA melawan PM. Dan PM saman beliau.
untuk tutup. Tetapi lepas tahun 2 tarik balik saman. Similarly, dibuat kepada Tony Puah, dibuat kepada Rafizi Ramli yang bercakap tentang YMBB. Mereka saman, betul, tarik balik saman. Selepas orang dah tak tahu, dia orang tarik balik. Jadi saya ada tulis dalam Facebook saya, ini mungkin cara-caranya untuk menyenyapkan pekritik supaya tidak berbicara kes itu dan mereka melakukan saman tersebut. Bila time yang sesuai, masa yang sesuai, kerana bila saman, bila mana-mana orang menyaman kita sebab fitnah, saya pun ada, to be honest, ada satu saya pernah dapat, ya, tetapi saya lawan sebab orang yang dituduh memfitnah itu juga ada pembelaan yang beliau boleh utarakan di mahkamah. Saya justified atau saya dibolehkan bercakap perkara ini kerana satu, ia benar belaka. Kalau perkara benar, tidak boleh dikatakan fitnah. Jadi saya kena bawa ke mahkamah perkara ini benar. Itu sebab saya cakap. Nombor 2 ialah perkara ini berkepentingan awam. Perlu disuarakan supaya orang faham, tahu yang ini perkara yang wajib dikomen atau diberi pandangan. Itu kita panggil fair comment. Pandangan adil. Dua pembelaan ini boleh digunakan oleh orang yang dituduh memfitnah untuk melawan balik. Jadi bila orang yang mengeluarkan saman fitnah itu tarik balik saman fitnah dia, ya, tak tiba-tiba, jadi kita boleh tahu yang seolah-olahnya mereka tidak mahu teruskan dalam mahkamah. Kerana kalau teruskan dalam mahkamah, saya akan cakap perkara ini benar belaka, ini yang berlaku, ini bukti-buktinya, dan mereka tidak hendak bukti-bukti ini dimasukkan di dalam mahkamah masa saman fitnah. Jadi itu yang berlaku di peringkat YMBB. Cuma baru ini kes Datuk Seri Najib Razak bila cakap pasal tarik kes against Hakim Nazlan, pertuduhan rasuah pertama kali dikeluarkan oleh blogger terkenal di Manchester, Raja Petra Kamarudin, dan beliau mengatakan Hakim Nazlan terima 1 juta dalam akaun. Dan sebabkan itu Hakim Nazlan kena disiasat dan kena dikeluarkan daripada hakim membicarakan kes Najib Razak dan dibatalkan penghakimannya supaya mereka boleh dapat bicara semula. Jadi bila dikeluarkan tuduhan tersebut, Najib Razak masuk satu usul kononnya nak masukkan bukti baru. Bukti baru itu ialah rasuah Hakim Nazlan. Itu dimasukkan sebulan sebelum Mahkamah Persekutuan bersidang. Seminggu sebelum dia tukar. Tak ada rasuah. Dia tarik balik tuduhan rasuah tu, dia kata konflik kepentingan saja. Tak ada rasuah. Dia orang tak ada bukti 1 juta tu. Jadi pada saya, antik-antik sebegini yang kita nampak yang dibuat selama-lama ni, saman tarik balik, apa tujuannya? Jadi kalau dah selalu sangat tarik saman, tarik saman, kita nampak macam banyak taktik di situ lah, daripada segi undangannya macam tidak nampak berapa best. Jadi baru-baru ni beliau tarik saman kerajaan Malaysia pasal kes YMBB ni. Beliau menyaman kerajaan Malaysia yang kata beliau terlibat dalam YMBB, sudah tarik balik tak ada dah saman tu, tapi dia tetap meneruskan dengan kes terhadap Tommy Thomas, bekas Peguam Negara. Jadi kita akan tengok kan adakah akan berpanjangan atau sikit-sikit lagi akan ditarik kembali. Okey, sebelum saya buka soalan kepada